Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan yang terkuasa Masjid Al-Fatah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan kehidupan kita di atas dunia ini di atas dasar untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan menambahkan amalan kita supaya kita mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab nilai hidup manusia yang dikira, yang diberi markah di sisi Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Allah kata orang yang paling mulia dari kalangan kamu di sisi Allah Azza wa Jalla atqakum, orang yang paling takut, yang paling tinggi darjat takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita dapat memahami bahawa Allah tidak tengok kepada rupa, tak tengok kepada pangkat kedudukan, tapi Dia tengok kepada darjat takwa kita, apa yang kita lakukan dan apa yang kita tinggalkan mengikut peraturan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, insya-Allah perbincangan kita ana pilih satu tajuk dalam kitab Amradul Ummah. Maksudnya penyakit-penyakit yang melanda umat ini. Penyakit yang melanda umat ini iaitu penyakit ihmalul ilm. Penyakit tidak peduli, tak mengambil berat, tidak menuntut ilmu agama, ilmu syariat yang sepatutnya kita sebagai seorang Islam kena tahu. Kerana ilmu tu banyak jenis. Tapi bila sebut tentang kewajipan menuntut ilmu, maka kita tahulah ilmu tentang akhirat dan juga ilmu tentang dunia. Pembahagian ilmu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kita mula fardu ain dulu. Kemudian mari fardu kifayah. Imam Nawawi rahimahullah taala letak satu lagi, dia panggil ilmu an-nawafil. Ilmu yang sunat kita belajar. Satu fardu ain, fardu kifayah, satu lagi dia panggil nawafil. InsyaAllah kita akan huraikan dalam perbincangan ini. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata majlis ilmu, apa ilmu yang kita nak belajar dan apa ilmu yang kita nak ambil? Adakah asal jadi majlis ilmu pakai jadi belaka? Kita kata tidak. Ada ilmu yang tidak berilmu. Ini yang kita kata bermasalah kepada kitanya apabila ilmu itu tidak dipatuhi. Maka bila kita kata di antara penyakit yang melanda umat ini kejahilan, ada orang kata kasar ayat tu. Sebab kita tak boleh kata kepada orang jahil. Tapi kalau kita kata tak tahu, mungkin orang boleh terima. Maka tajuk kita ni sesuai, kita kata ihmalul ilmi, tidak mengambil berat tentang ilmu. Oh, saya ni solat 30-40 tahun dah semaya. Tiba-tiba masjid ni menganjur satu majlis tahsin solat. Tak apa nak pergi kita. Kita atas budak-budak lah. Kita orang tua ni semaya lama dah. Di Kias ada satu klinik, dia panggil klinik bergerak. Tak tahu siapa ada sini, tak tahu. Dia panggil klinik Fatihah. Dia panggil pusing yang pertama ni kita rang seluruh negeri. Kerja dianya Al-Fatihah. Dia bawa ustaz-ustaz di sini, ada kertas tanda markah. Ada orang boleh 90,
Ada orang boleh 80, ada yang 50 pun ada. Marah pak cik ni, 50 yang aku boleh. Baca Fatihah hajat muda lagi. Duk main wala boli nak boleh 60 mana. Itu dia panggil kadang-kadang kita ihmalul ilmi, mana kita tidak mengambil berat tentang ilmu yang patut kita belajar. Ilmu yang patut kita belajar. Sedangkan ayat yang pertama Allah SWT turun kepada kita, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mula dengan Iqra, baca dulu. Kemudian baru Allah Ta'ala cerita tentang kejadian mana khalaqal insana min 'alaq sampai ke akhirnya. Itu dia panggil ilmu. Bila kita kata ilmu, maka para ulama dia akan letak definisi. Anda duk perhati, kalau kita pergi kepada takrif ni, kadang-kadang benda yang kita kenal jadi tak apa nak kenal. Kalau kita kata buah rambutan, orang Kelantan kata buah moktel, semua orang kenal belaka. Tapi kalau mari dalam buku sains, buah yang berbulu, ada warna hijau, ada warna merah. Sudah. Dalam dia warna putih. Ada biji dalam. Kita duduk memikir buah berapa. Sama juga bila kita nak tarif satu benda, kadang-kadang kata di para ulama wahwa ma'ruf, habis itu. Tak payah takrif dah. Kata di Al-Jurjani, seorang ulama, Jurjani ni ada satu kitab. Dia tulis nama kitab dia Ta'rifat. Nama kitab dia, sebuti kitab tu cara takrif dia. Jurjani kata al-ilmu huwal i'tiqadul jazimul mutabiqu lil waqi'. Iaitulah pegangan kepercayaan yang putus, yang tidak ada syak ragu lagi, menepati dengan waqi', dengan realiti yang ada. Barulah dia panggil ilmu. Mana kita bercakap biar realiti, jangan cakap lebih pada kita kan. Kata di dalam kitab Madarijus Salikin, dia kata al-ilmu ma qama bidalilin. Ilmu itu benda yang berdasar kepada dalil, baru dia panggil ilmu. Waraf al-jahli, dan juga untuk mengangkat kejahilan. Lagi banyak kita takrif, lagi penat kita. Baiklah para jemaah sekalian, seorang ulama lagi lughah dia panggil Al-Fairuz Abadi. Dia kata al-ilmu darban. Ilmu itu ada dua kategori. Satu dia panggil nazariyun wa amali. Satu bentuk teori, satu lagi bentuk amali. Ataupun satu lagi pembahagian dia panggil ilmu akli, ilmu sam'i. Mana kita mikir dengan akal kita. Satu lagi ilmu kita dengar daripada wahyu, sama ada Qur'annya, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, disitulah pembahagian para ulama telah membahagikan ilmu ini kepada beberapa bahagian. Kita tengok apa yang wajib kita belajar dan ada yang tidak wajib. Yang disebut dengan nama al-ilmu yang qasimu ila qismain. Tanda tuan-tuan, ilmu itu terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Hari ni kalau orang mari tanya kita, tuan-tuan, Pak Haji, Pak Cik, berapa dia ilmu fardu ain? Agak-agaknya kita boleh jawab ke tak boleh jawab? Dia kata ilmu fardu ain. Ni ada setengah orang, saya tanya dia. Tanya tu bergurau je, tapi dia jawab sungguh. Kata apa ilmu fardu ain? Ya, awak faham. Dia kata ilmu budak-budak, Ustaz. Kata, macam mana jadi budak-budak? Kita petang-petang sibuk. Mana tahu anak fardu ain? Di sekolah kan, sekolah rendah tu cara kau fardu ain. Jadi ilmu budak-budak. Jadi orang tua kalau buat kelas fardu ain tak mari. Tuan-tuan kena ingat, ilmu fardu ain itu iaitulah ilmu, tanda sikit, yang wajib ke atas seseorang mempelajarinya, memahaminya, meyakininya. Iaitulah dia panggil ilmu tauhid ma'rifatullah. Kita kena kenal ilmu tentang ibadat. Kita kena tahu, nak solat ada wudu. Nak wudu kena ada air. Apa air yang kita boleh ambil? Maka kita belajar. Itu dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang dalam bab akidahnya, dalam bab ibadatnya, dan juga dalam bab muamalah. Kita kena tahu hak ni halal, hak ni haram. Jarang orang atas dunia ni
tak tahu riba tu haram. Kau ada lagi atas dunia orang tak tahu riba tu haram? Ada. Dia tahu dah riba haram. Dengar ajak kecil lagi Tok Imam atas mimbar, riba haram, rasuah haram. Tapi kenapa kita duk baca dalam berita hari ni tinggi sangat indeks rasuah kita ni? Sebab apa? Ada kau orang tak tahu? Ke buat-buat tak tahu? Itu satu penyakit. Satu penyakit tak tahu ataupun buat tak tahu. Ini penyakit yang kedua ni berat. Satu lagi dia tahu riba haram, rasuah haram. Tapi dia tidak tahu dari sudut far'iyat, cabang-cabang nak jadi ke riba, nak jadi rasuah, hak tu dia tak tahu. Maka itu dia pergi kepada kategori yang kedua, dia panggil fardu kifayah, yang wajib diketahui oleh sebahagian orang dalam masyarakat. Kalau semua nak pandai belakang ilmu ni, jawabnya tak boleh nak kerja dah kita. Maka ilmu yang kedua dipanggil fardu kifayah yang perlu diketahui, iaitulah tentang maklumat secara detail perkara itu. Oleh kerana di Malaysia ni tidak ada riba dan tidak ada rasuah, maka ramai orang tak tahu. Dulu anak tanya dah, di Malaysia ni ada ke riba? Saya jawab semati, ada riba di Malaysia? Tak ada. Mana ada? Kalau ada di mana? Mana ada riba? Tuan-tuan pergi ke bank hak bukan Islami, nak pergi butai duit 100,000. Dia kata encik kena bayar 120,000 contohnya. Kita kata 20 tu apa? Berapa 20 tu? Berapa? Interest lagi? Faedah kau comel bunga lawa lagi. Mana riba? Hati pakai ambil riba ni kini tak tahu kebagai. Sudah buat kerja bagi duit 5,000. Apa ni? Lillahi ta'ala, duit minyak. Dia tak kata rasuah, maka orang tak tahu. Sebab itulah dari sudut lafaz syar'i jangan diubah. Lafaz syarak jangan ubah. Kalau ubah jadi kecil. Orang tak tahu riba. Patut orang main sebut lalu 20,000 ni riba. Pak cik ni akak klip, akak bik balik lalu. Tak okey lah aku duduk dengar ketebah siang malam riba, nak ambil riba. Tapi kalau bunyi bunga dengan interest tu, kita bergama ke tak gama? Bila-bila hanggut tak hanggut ni. Dia kata ustaz kalau tak ambil tak boleh nak nego pula. Tu ayat dia slow-slow jawab dah. Tapi tidak riba, orang kata interest. Penat. Baik. Tak boleh masuk batu panjang pasal kitab kita ni besar ni. Maknanya ilmu fardu ain, saya nak buat satu contoh, iaitulah ilmu kita nak mengenali Allah. Kalau orang tanya, awak kenal Allah? Kenal. Mana dalil ada Allah? Dia apa jawab? Gemulah. Arwah ayuh royak. Ada makhluk ni. Dia sendiri royak apa? Dia sendiri tak kata apa? Lah, kita kata itu taklid. Maknanya bukan daripada kepercayaan kita, kita dengar orang cakap. Di dalam masalah tauhid itu dia panggil, dalam kitab kita kata simpul aqaidul iman. Simpulan iman mesti mari daripada hati kita. Kita yakin dan percaya ada Allah. Dalilnya qul huwallahu ahad. Itu daripada dalil. Dalilnya adanya makhluk ini. Dalilnya adanya alam. Itu kita kata dalilnya ada Allah. Maka itu dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu fardu kifayah banyaklah. Kita kena belajar dari sudut ilmu doktornya, ilmu nak buat bangunannya, ilmu engineer, ilmu perniagaan, ilmu muamalat, itu semua fardu kifayah. Sebab itu ada setengah orang ni duk bagi. Dia kata ni perubatan Islam, hospital ni tidak Islam. Habis hospital tu perubatan apa? Marah ke doktor kita malam ni. Saya nak pergi hospital ni. Oh, awak tak ikut perubatan Islam. Siapa kata hospital bukan perubatan Islam? Ni orang hospital segar kenapa boleh ni. Siapa cakap perubatan tidak perubatan Islam? Dia kan selagi dia duduk di bawah muamalat yang diizinkan oleh syarak, ilmu tib, ilmu muamalat, maka dia duduk di bawah fardu kifayah. Bukan cakap tidak Islam, fardu, tapi bertaraf fardu kifayah. Maka timbul di situ ilmu yang diharuskan. Satu lagi dia panggil ilmu harus, seperti kita duk belajar syair, duk belajar apa ni, lagu-lagu, itu tidak jadi masalah. Dan ilmu yang betul-betul haram, yang bukan diizinkan oleh syarak, iaitulah belajar ilmu sihir, ilmu nujum,
ilmu duk mai ramalan-ramalan pelik-pelik, itu yang dikatakan ilmu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita tak boleh ambil. Jadi kesimpulannya ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Kata Imam Nawawi, dia kata satu lagi ilmu an-nafl, mana ilmu sunat. Dua tu fardu, satu lagi ilmu sunat, seperti kita mendalami perkara-perkara kepakaran dalam bidang yang tertentu. Macam mendalami ilmu fardu usul al-adillah wal im'an fi nazar, mana kena tengok dalam benar. Itu dia panggil sunat. Pasal itulah bila orang mari mengajar, macam-macam orang pengajar kita ni. Ada orang mengajar, dia pakai kitab kecil. Dia tak sebut dalil tu, kan? Dia tak sebut dalil. Bermula wajibnya solat, yang pertama apa dia? Niat. Lepas tu takbir. Kemudian baca Fatihah, kan? Dia panggil, kita orang awam ni boleh terima. Tetapi yang elok lagi, termasuk dalam nawafil, kita huraikan. Rukun yang pertama niat. Mana dalil? Innamal a'malu binniyat. Yang kedua qiyam. Mana itu dia lebih detail. Sebab agama itu berpaksikan kepada sandaran-sandaran yang mari daripada wahyu, mari daripada Allah, mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kadang kita ni bila orang tanya, boleh tak kita nak tahu sandaran, nak tahu dalil, jangan kita marah. Dia kata, orang kapur ni pada tahu ni. Tak boleh. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu menjadi satu fardu kewajipan ke atas orang muslim. Kata di ulama hadis, ada dua tafsiran di sini. Yang pertama, ilmu yang tak boleh seorang itu tak tahu, tak boleh jahil, iaitulah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ibadat. Ibadat kita kena tahu. Solat wajib. Berapa rakaat subuh? Tak okey lah ada orang bertukar lagi rakaat subuh, kan? Sehari dua ni timbul isu orang tak solat, ramai ke tak ramai. Jadi kita kata itu bancian-bancian tu perlu pada detail, perlu pada teliti. Tapi mengikut realitinya kita nampak ada kemungkinan ramai di kalangan orang yang tak solat. Sahabat kita ni bahagian perkahwinan, dia buat test nak nikah, tapi dia test berapa rakaat semaya, berapa kali solat semaya. Ada orang kata dia semaya 3 kali sehari. Kata mu jawab betul-betul. Ada tak jawab langsung, ada kosong. Mana tak semaya terus. Ada. Semua satu lagi, pemeriksa nak pergi markah macam mana, dia kata dia solat setiap hari 6 kali. Hak ni mazhab mana? Ada kata ada sekali dengan witir, tak kira. Soalannya solat fardu. Kenapa pergi tambah pula 6? Nah, kecuali mana ada 6. Maknanya tak semaya juga jawab dia. Tak tahu berapa bilangnya solat satu. Kita kata banyak. Yang kedua, dalam hadis tadi juga menuntut bahawa jumlah ilmu yang wajib dipelajari, iaitulah dipanggil ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Satu lagi yang kita kena belajar para jemaah sekalian, dia panggil ilmu yang bermanfaat. Kita hari ni tak tahulah ilmu yang kita belajar ni bermanfaat ke tidak. Kita kena ingat, ilmu yang kita belajar ni bermanfaat ke tidak. Dia kata mana boleh ustaz tak bermanfaat, kan? Kita belajar ni belajar hadis tak bermanfaat. Jawab dia seorang ulama nama dia Ibnu Rajab rahimahullah taala, dia kata ilmu yang bermanfaat itu iaitulah ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita belajar, lagi takut kita kepada Tuhan. Itu syarat. Bila kita belajar, meningkat ibadat kita. Sekarang ni para jemaah sekalian, kita belajar lama dah kita belajar. Ana buat contoh yang mudah ni. Jangan marahlah contoh ni kan. Di antara contoh yang paling senang sekali kita belajar dan kita dengar lama dah, iaitulah kelebihan duduk sahawal. Ada kau orang tak tahu kelebihan sahawal? Kalau tak tahu, angkat tangan. Sehingga Nabi kata lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu, berebut
Siapa kena mengundi? Tok Imam tak boleh akak takbir, nak undi tu siapa duduk belakang dia. Tapi setakat ni berapa tahun dah jadi Tok Imam? Ada dah orang mengundi nak duduk belakang. Ni hak muda lagi ni, IM dia panggil imam muda. Tak kira jawatan tua tu tapi muda kan. Ana tanya hak 40 tahun tu Tok Imam. Berapa tahun Tok Imam? 40. Berapa kali mengundi? Dok sekali habuk. Sebab ustaz, soh kau nak mengundi, badi tolak ada. Pasal apa kita ilmu yang sangat simple, pulangannya sangat besar, tiba-tiba kita buat macam tak ada apa-apa. Di mana silap kita? Adakah ilmu yang kita belajar tidak bermanfaat? Itu soalan dia. Maka ilmu bermanfaat iaitulah ilmu yang mengangkat darjat kita. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, sama ke tidak orang tahu dengan orang tak tahu? Maka yang tahu di sini iaitulah ilmu yang bermanfaat. Satu lagi, ilmu manfaat. Tapi kita pula tidak ambil manfaat daripada dia. Ada juga. Kita belajar banyak sekali. Ana ingat kisah Allah irham bapak kita ni, rahimahullah taala, dia mengajar kitab tasawuf. Menarik jugalah. Jadi bila kata kitab ni, adalah anak murid tanya tok guru, dia kata, kita ni naik martabak mana dah? Kaya orang tasawuf kaya banyak martabak. Martabak 7, martabak ni nak. Arwah ni senyum. Dia kata, puak-puak mu ni boleh makan martabak. Dia kata kecil hati tok guru lagu ni. Tak, kilik kitab tegak sampai hotel, tiba-tiba boleh makan martabak. Dia kata, aku tengok sekakmu mari duduk bulan mari sini, tak tambah-tambah juga. Solat sunat, ada hak semaya sunat, ada hak tak semaya sunat. Ana jumpa satu kumpulan di Mekah. Lepas solat subuh, pokok dia ni mengaji kitab hadis. Kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Comel. Siap semua mengaji. Pokok kita ni mengko tak mengaji ni baca zikir pagi, sudah zikir kita pergi makan. Pokok dia naik yoya naik makan, berkeluk duduk masak okok. Kata tingginya darjat. Mengaji kitab Syama'ilun Nabi di Mekah, musim haji, berasak okok. Maknanya kitab bermanfaat, tapi kita tak ambil manfaat. Maka di sini tanda tuan-tuan, Allah kata Ibn Rajab, di sini Allah Taala bayangkan satu kumpulan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Tanda nombor surah. Allah kata apa? Masalul ladzina hummilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bandingan orang yang terima kitab Taurat tapi tidak beramal, sepertilah himar, dongki duk pikul kitab bawa sana sini. Kita kata kasar ayat ni, tapi Allah Taala sebut. Kalau ayat kita tak sebut dah ni kan? Kita pun tak mudah kau kilik kau kitab, tapi tak meningkat amalan kita, tak naik juga darjat. Kenapa? Jangan jadi macam dongki. Dongki tak apalah di martabak dia, kita martabak manusia. Sepatutnya bila kita lagi belajar, lagi khatam kita, lagi tinggi kita punya peratus darjat, tapi tidak naik. Maka itu dia kata yang kedua, ilmu bermanfaat tetapi kita tidak mengambil manfaat. Nauzubillah. Yang kategori yang ketiga iaitulah yang betul-betul ilmu yang tidak bermanfaat. Kita pergi belajar saja. Iaitu ilmu-ilmu yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala ataupun melalui sumber yang tak betul. Hari ini banyak kitab-kitab yang ada kitab tapi mengandungi maklumat tak betul. Hadis palsu banyak. Semalam orang atas video mari cerita pasal apa orang perempuan ada dua, kenapa orang laki-laki ada satu di tengkok. Ni buah lekor dia panggil. Ada lagi zaman kita ni dia bawa cerita Israiliyat, hak tu ada lekat masuk makan dalam syurga dulu. Masya-Allah tabarak. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Popular lagi cerita tu. Maknanya masyarakat kita ni belum meningkat naik. Syarah lah banyak mana pun, ceritalah kepada kita. Maknanya ya dia kata ada lagi tak ustaz, walaupun cerita ni siapa ada setengah orang dia kata hadis palsu pun hadis juga. Hadis palsu pun hadis juga. Dia gamak hadis palsu ni macam gigi palsu kali. Gigi palsu ni palsu-palsu dia pun boleh lagi dah makan ayam putu. Kamu pala sendiri jangan kekah. Jawab dia rongoklah balik. Maknanya kita tak boleh nak beza sampai peringkat begitu. Maka ini ilmu
Kalaulah ada pun tidak memberi manfaat besar. Sebab apa? Sebab dia tidak melalui sumber yang benar. Maka di sinilah timbulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut belakang doa ni. Kita ijazah malam ni doa ni cukup. Kalau boleh hafal hak ni pun anak rasa besar kita ni. Hadis dikeluar oleh Imam Muslim meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata, di antara doa yang maksud Nabi kita baca, ikut belakang. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Mana Nabi kita minta empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta berlindungmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Lagi tinggi darjah ilmu, lagi sedap kita buat belawai dengan orang, bukan buat amal. Ini takut. Oh, saya ni ada hujah mantap. Nah, belawai tu kok sungguh. Akhir sekali dia sendiri pun tak buat amal juga. Kita kata penatlah kita. Yang kedua, qalbin la yakhsha. Hati yang tak khusyuk. Kita minta berlindung, hati tak khusyuk, hati tak tenang. Tak ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala, tak main. Yang ketiga, wa min nafsin la tasba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Nafsu ni bila kenyang? Nabi kata, lau kana li ibni adam wadiyan min zahabin labtagha salisan. Kalau manusia ni ada dua lembah emas, kita ada dua lembah bini, lombor emas kita ada, labtagha salisan, dia akan cari hak ketiga pula. Wala yamla'u faham adam illa turab. Tak penuh dalam mulut anak ada ni kecuali tanah. Masuk tanah baru senyap. Bila masuk tanah? Dalam kubur. Kalau duduk atas dunia ni nak semacam. Tak kira. Oh, dia kata, ustaz, kalau duduk ceramah lagu ni tidak berancaklah ekonomi dalam negara kita. Kita kata siapa dia pula lari ekonominya? Yang kita katanya ketomakan kita tu kepada dunia itu masalah kan. Maka nafsu tak pernah kenyang. Kata-kata hikmah daripada seorang ahlul qulub dia panggil, dia kata an-nafsu kat-tifli. Tanda kata-kata hikmah ni menarik. An-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftimhu yang fatimi. Dia kata nafsu ni macam baby, kanak-kanak. Budak kecil ni kalau kita beri susu ke dia, nah, kalau mak dia tak lepas susu, naik gigi dia minta pek lagi. Nah, nak pergi sekolah mak, pek dulu. Nah, pening mak dia. Dia kata wa in taftimhu yang fatimi, tapi kalau kita lepas susu boleh ya lepas. Ibu-ibu hak kerja lah ni 2 minggu ya susuan, lepas tu kat swasta. Mari mak akak dia, mari New Zealand apa ada, Australia apa ada. Kenal mak akak dah? Kau tak kenal? Waktu dia lopak kuat anak kita ni. Main mak akak pula orang putih saja. Tak, lembu-lembu kapur tak main. Itu dia kata, nafsu tak pernah kenyang. Tetapi bagaimana kita? Pasal itulah dia kata dua perkara yang tidak tua dalam manusia ni. Umur kita tua, tapi dua ni tak tua. Dia kata hubbud dunya wa tulul amal. Cinta kepada dunia, panjang angan-angan. Hak ni tak tua. Tanya orang tua mana pun berasa nak lagi. Nah, berasa lagi. Tapi kalau kita kata tuan-tuan, orang tak tua ni setepak ya dalam dunia, bukan dalam dunia. Dalam syurga esok. Ahli syurga dia tidak tua. Dia masuk dengan umur 30, awal 30, ada kata 33 tahun. Lepas tu tak tukar dah umur dia. Dia tak boleh belah kek hari jadi, tak ada. Pasal apa? Sebab umur dia tak naik. Kita nak main kek ni sebab tak ingat akan mati mana. Belah kek orang galak, tegak suka dah. Suak bini post dalam Facebook. Tak sesulah. Orang tu duk main nyuak dengan bini lagu ni. Jangan buat lagi tu, tak wadah kita. Itu orang putih sungguh kok kita ni. Baik. Nafsu tak pernah kenyang. Arwah bapak saya ni rahimahullah taala, dia buat bandingan. Dia kata nafsu kita ni macam umbuk kelapa. Pokok tu bergelelok dah. Batal dia tu. Umbuk dia muda ke tua? Muda. Kalau tua mati dah pokok tu. Dia kata nafsu ni macam pokok kelapa, umbuknya tak tua. Kena bandingan dia tu tak? Kita orang tua ni pun, kalau orang mari bertawar hak muda, orang agak.
Pasal tu orang Arab kalau bawa baby kecil jangan tanya cucu, marah dia. Kata anak nombor berapa ni? Dia kata baru 20. Sedap ke bila tu. Baik, mari kita pergi ke hadis kita lah. Ingat dah doa ni. Nak tulis macam mana doa nak so ingat ni. Kata lagi sekali. Mudah-mudahan kalau tak dia kata masalah pun kita doa dah malam ni. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Itu kita ingat ni. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ingat awak ni so dulu tak apa dah. Boleh. Wa min qalbin la yakhsha. Daripada hati yang tak khusyuk. Hati kita ni duduk macam-macam, bolak-balik sekali nak baik sekali tak, kan. Wa min nafsil la tashba. Daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min da'watil la yustajabu laha. Daripada doa yang tidak mustajab. Ini yang keempat. Kita ni kadang-kadang kita berdoa tak mustajab. Tapi para jemaah sekalian, doa kita mustajab ke tak mustajab, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, aku tak mikir Allah kabul ke tidak doa aku, yang aku mikirnya nak berdoa. Sebab apa? Sebab Nabi kata ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadat. Bila kita doa, ud'uni astajib lakum, Tuhan janji, mu doa aku perkenankan. Perkenan macam mana? Tak pernah dapat kita nak ni. Itu kita kena balik pada fiqhud doa. Fiqhud doa tu kata di para ulama, Allah Ta'ala kabul doa kita, dia beri apa yang kita minta. Satu. Ataupun dia tak beri, tapi dia tukar benda lain. Kita minta lain, dia beri hak lain. Lebih sesuai dengan kita. Yang ketiga, dia tak bagi di dunia, dia kabul. Dia kabul, tapi dia beri di akhirat. Apa dia beri? Pahala doa. Tuan-tuan jangan takut, akak je tangan doa, Rabbighfirli. Paling tidak kita doa kepada kita dengan dua ibu bapa. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosa aku dan dua ibu bapa aku. Ada tak? Maka di sini kita kata ilmu yang bermanfaat itu iaitulah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat sekalian, apakah dia kata ilmu yang bermanfaat kita cuba cari? Iaitulah ilmu tentang Al-Quranul Karim. Hak ni hak paling manfaat sekali. Ilmu tentang Al-Quran. Sebab Al-Quranul Karim, orang kita boleh baca dia daripada awal kita mula-mula pandai belajar. Abata lagi, alibata dulu. Nah, dulu alibata, lo ni abata. Sampai ke mati, tak ada kata orang puas baca Quran. Ada ke tak ada? Tak ada. Hak adanya tak baca Quran. Tu ada. Tapi kata saya tak bisa baca dah Quran puas. Tak ada bunyi lagi. Maknanya Quran itu sebagaimana kata di para ulama, lagi tinggi, lagi kuat kita baca, lagi kita memahaminya, bermakna lagi tinggi, lagi rasa kemanisan Al-Quran itu sendiri. Sehingga ada ulama mengatakan Quran itu diibarat seperti apa? Seperti buah kurma. Buah kurma hak paling mahal sekali kita beli di Madinah. Berapa hak paling mahal sekali? 120 ajwah. Ajwah aliyah lagi. Kelah, hak dalam kotak. Ada lagi hak paling mahal. Ada 140. Berapa lah ni paling mahal kurma? 200. Kita beli hak mahal ni tak dalam beg, tak bang ke apa satu. Mari tak bang. Kalau kita beli bunga sekuntum, satu rumah bang, semerbak. Tapi beli watama tak bang. Bilakah kita merasai je apabila kita kunyah makan, baru kita sedap watama ni. Manisnya, rasa lemaknya, rasa lazat. Begitulah bandingan dengan Al-Quran Karim. Kita tidak akan dapat manfaat daripada Quran kalau kita sekadar beli tok. Atas rak buku pakai duk tengok Quran ni comel ni. Saya beli Mekah di Mujamak Malik Pahak, harga 1250. Tak ada tak silap anak, hak paling mahal sekali. 1250. Kita tanya dia, "Wak berapa mahal-mahal ni?" Dia kata wak mah kahwin. Tak tahu orang perempuan nak ke duk mah kahwin. Baik beli ke bagi mah 1200, nampak pesena juga lengnya dak. Beli Quran hak murah-murah pun tak apa. Anak pergi ke Indonesia, dia bawa kita pamer Al-Quran. Dia kata, "Bapak, di sini ada 200 jenis Al-Quran." Kita kata Quran ni kalau dapat satu cukup dah nak baca. Dia kata bisa dibuat koleksi. Kita kata Quran jadi koleksi pula dah.
Ilmu yang paling tinggi darjah, ilmu Al-Quran. Bermula daripada kita baca Quran, kemudian kalau boleh kita belajar tafsir, dan kita tadabbur Quran, maka naik darjah. Yang kedua, kita kena belajar ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena belajar ilmu sunnah? Sebab sunnah itu dia panggil sumber yang kedua di dalam Islam ini. Sumber yang kedua dalam Islam, iaitulah ilmu yang mari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah ilmu yang bermanfaat ni setakat mana? Tanda tuan-tuan. Ilmu yang bermanfaat ni faedah dianya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza matal insan", bila manusia tu mati, maka putuslah amalan dia, hak dia boleh buat sendiri. Putus, tak boleh nak buat apa dah. Yang tak putusnya apalah? Ada 3 benda dalam hadis ni hak Nabi sebut. Hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kata yang pertama, sedekah jariah. Sedekah hak kita bagi sedekah, kita niat buat wakaf, itu dia panggil sedekah jariah. Yang ni berterusan. Selagi tak habis digunakan, maka jadilah dia. Contohnya kita kata masjid nak besar, kita bagi derma. Pondok ni nak besar, kita bagi, kan? Orang beli tanah, kita bagi. Itu dia panggil sedekah jariah. Sedekah yang berterusan. Yang kedua, baru mari ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan. Dia kata, "Ustaz, saya nak mengajar macam mana tak erti." Kita ni ada sikit ilmu. Dah, kita boleh baca Al-Quran, Al-Fatihah boleh baca. Juzuk 30 kita pandai baca. Kalau kita ajar orang hak ni, ataupun kita ajar orang solat, kita orang semaya dengan sebab kita, semua itu dia panggil ilmu yang bermanfaat. Bila orang tu buat, pahala mari pada kita. Jangan duk mikir, nak tinggi-tinggi, tak usah tinggi darjat. Ambil yang mudah-mudah. Yang ketiga yang tak putus, iaitulah waladin salihin yad'u lahu, anak-anak yang baik yang sentiasa berdoa kepada ibu bapa. Kita hari ni para jemaah sekalian, anak yang baik atau tak baik? Ni kita semua ni, anak jauh ke tak jauh? Jauh ke tak? Tak ngaku Nah, kalau tanya ngaku sok muda, mesti anak jauh dah. Baik, kalau ada orang tanya kita, berapa kali dah hari ni doa ke ibu bapa? Tak boleh jawab ustaz, takut riak. Pasal apa tak saya jawab? Takut riak, orang kata, "Oh, nyoh dia tu." Padahalnya tak ada sungguh. Mana ada. Simple ya tuan-tuan. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ampun dosa aku, dua ibu bapa aku. Tak boleh kata tu. Dia kata boleh dah 5 kali sehari. Kita kata alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kalau ayah kita, mak kita jamu makan 5 kali sehari, kenyang ke apa? Kenyang dah. Minum pun 5 kali sehari. Duduk asrama 5 kali makan. Dah. Manakala kata Rabbighfirli wa liwalidayya, kita kata itu tanda anak soleh dah tu. 5 kali sehari boleh kata ampunkan dosa aku dan dua ibu bapa. Dalam tafsir surah kata wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Ulama tafsir kata dalam ayat ini Allah kata siapa dia beriman, diikuti oleh keluarga dia beriman, insya-Allah masuk dalam surga, kita boleh tumpang menumpang. Contoh dia, ayah dia orang baik, anak dia sikit darjat kurang, baik juga. Kalau tak baik, dia tak masuk sini, dia masuk pintu lain, pintu neraka, na'udzubillah. Cuma ayah dia ke atas, anak duduk bawah. Dengan syafaat dia boleh naik level duduk sekali dengan ayah dia. Itu penting. Ataupun sebalik, ayah tak apa jadi, pergi masjid apa gitu ya, anak dah tinggi darjat, ayah dia boleh tumpang anak dia. Tengok dalam tafsir surah wattaba'athum zurriyatum biiman alhaqna bihim zurriyatahum. Surah apa tu? Ni orang ngapa Quran saja ni. Surah At-Tur. Tengok dalam ayat tu. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Kita pergi lagi. Ilmu yang bermanfaat ini mendapat kelebihan yang besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Man da'a ila huda." Siapa dia panggil orang suruh buat baik. Kita nak mengajar tak reti, kita pergi panggil orang mari masjid. Malah ni ada kuliah, ada ceramah. Kita tolong panggil orang dah. Ataupun kita hidupkan satu sunnah yang orang lupa. Sunnah apa orang lupa sekarang ni? Contohlah, sunnah tahiyatul masjid. Nampak orang masuk masjid pakai duduk ya. Kita apa cuik? Pakcik,
Masuk masjid tu tahiyatul masjid dulu. SOP masjid dia panggil. Ni dia main SOP topi dengan sejadah je dah. Besar tulis luar tu. Siapa dia masuk tak ada sejadah balik. Beki molek orang masjid pun. Tak ada sejadah tak boleh balik. Anak pergi Kuala Lumpur dia jual sejadah tepi tu. Tak ada sejadah beli RM8 boleh masuk juga. Apa suruh balik? Ada sejadah lagi dia jual sejadah kecil RM1.5. Kata nak cucur ke mana? Mesti dia RM2 dia kata. Tak juga ke dia. Kita punya SOP kita, orang masuk masjid mesti tahiyatul masjid dulu. Ataupun kalau lepas azan qabliyah. Kita tunggu hak ni. Orang pun lekaklah kerana kita buat, kerana kita suruh orang lekat. Bila mari puasa hari Ashura, mari puasa hari hari Arafah, kita ihyakan sunnah ni. Gerakkan supaya hidup dalam masyarakat ibadat puasa ni kan. Orang pun puasa. Akhir sekali orang teringat puasa ni kerana kita dakwah, maka setiap tahu dia puasa, pahala dia mengalir kepada kita. Itu kelebihannya, ilmu kita ajak orang kepada kebaikan, maka ilmu tu boleh. Allahu Akbar. Lebih pada jemaah sekalian, marilah kita sebarkan ilmu yang bermanfaat supaya orang boleh. Dan yang keseterusnya, talibul ilmi, penuntut ilmu dia tidak akan kenyang dengan ilmu. Kalau kata aku tak saya belajar ada banyak lah, itu bukan penuntut ilmu nama dia. Orang menuntut ilmu lagi banyak belajar, lagi tinggi darjat. Pasal itulah anak duk perhati tengok tuan-tuan syekh kita, tuan guru kita, walaupun dia tak sihat uzur, mengajar macam. Bagi dia satu kelazatan, boleh menyampaikan ilmu kepada murid-murid dia, mana ilmu ni tak akan kenyang. Sebagaimana penuntut dunia tak akan kenyang dengan projek yang dia dapat. Kita ahli ilmu tak akan kenyang dengan apa yang kita dapat. Dan juga kita kena ingat ilmu itu, orang ada ilmu terkecuali daripada dilaknat sekali dengan dunia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat, mal'unu ma fiha illa zikrullah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Mana orang terkeluar daripada kena cela sekali dengan dunia ni siapa? Orang yang belajar dan orang yang mengaji. Jadi kalau kita nak duduk masa kumpulan yang belajar ni, biarlah kita masuk dalam kumpulan ini. Dan satu lagi, kita kena duduk ilmu, belajar ilmu seeloknya di dalam masjid. Kalau dalam masjid Nabi lagi besar. Nabi kata apa? Man ja'a masjidi haza, siapa dia mari ke masjid aku. Ini khas masjid Nabi ataupun umum? Ada ulama kata masjid Nabi dan masjid lain. Pergi ke masjid tujuan apa? Lam ya'tihi, tujuan kita pergi masjid itu li khairin yata'allamuhu, kerana nak belajar ilmu ataupun yu'allimhu, nak mengajar. Bahwa bimanzalatil mujahidi fi sabilillah, orang ni seperti mujahid pada jalan Allah Taala. Tapi siapa dia pergi tidak nak belajar ilmu, pergi saja ya, seperti dia tengok orang ada bawa pikul barang, dia kelis saja. Ini pentingnya. Sebab itulah para jemaah sekalian ni, bila mari PKP ni, bila mari PKP ni tuan-tuan, ramai ada orang tak mau pergi masjid. Anda tak tahu masjid kita ni berapa peratus orang balik semula lepas PKP 12 minggu lockdown masjid. Berapa peratus orang balik? Sama banyak. Kurang. Dulu tak ada penjarakan, ramai ni juga. Bukan masjid ni contoh ni. Lo ni dengan penjarakan banyak tu juga ada. Maknanya kurang dah. Sepatutnya dengan jarak ni pak keluar. Ya. Sebab apa orang tak pergi masjid? Tak balik semula, tak balik lagi ke masjid. Ana 2 minggu dah pihak sekolah mari suruh istihar hari Jumaat. Sini tahu istihar ke tidak? Istihar hari Jumaat, cikgu mari, cikgu sekolah mari suruh istihar kepada ibu bapa, tolong hantar balik anak ke sekolah. Anak sekolah pun tak pergi juga. Kata berapa peratus korang? Dia kata 60%, 50% tak hadir. Duduk PKP lagi rumah. Masalah. Jadi anak sekolah tak pergi sekolah. Ia duduk mengaji, duduk masjid pun tak pergi PKP. Tak. Dia kata kelah, dia kata kita pandai dah ustaz. Tengok ustaz kod online. Dia pandai ke? Dia takut kita marah dia, dia kata tengok ustaz di online. Tengok kod dalam telefon pakai ngaji situ lah ustaz. Tak sama tuan-tuan. Sekarang ni kita kena gerak kempen balik supaya kembali menuntut ilmu di masjid. Sebab apa? Banyak kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam majlis ilmu di masjid. Kita tuan-tuan yang ada sini malam ni,
ada dalam majlis ilmu ni, kata Nabi SAW, ada 4 perkara yang Allah Ta'ala bagi. Illa nazalat alimus sakinah, Allah Ta'ala turun ketenangan. Wa ghasyatumul rahmah, rahmat melingkungi kita. Rahmat Allah Ta'ala. Wa haffatumul malaikah, malaikat ada sekalinya kita. Pasal itulah anak tak bimbang. Kalau kita pergi mengajar ada 2-3 orang apa, tak ada masalah, malaikat ramah. Cuma kita tak nampak dia dah. Malaikat ada, jin ada. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu, Allah Ta'ala sebut nama orang yang ada dalam majlis ilmu, disebut nama. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maknanya para jemaah sekalian, kita balik semula kepada apa? Kepada menuntut ilmu. Baiklah. Panjang dah kita. Maknanya orang yang ihmal, di antara penyakitnya iaitu apabila kita tidak menuntut ilmu dengan cara yang betul. Kita kembali kepada penutup kitanya, apakah cara-cara, asbab wa turuk, sebab-sebab yang kita boleh mendapat ilmu yang baik. Tanda tuan-tuan, yang pertama sekali, nak mendapat ilmu yang bermanfaat, yang berkat ni, yang pertama hendaklah kita banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita berdoa kepada Allah. Tadi di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku minta berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Lagi belajar, lagi tak erti. Buat apa ni? Pelik kita ni tak? Ada lagi doa lain. Kau pada hak tadi dah. Nak ijazah satu lagi? Ijazah lagi. Tanda tuan-tuan. Hadis ni menarik. Coba ikut. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Boleh ingat dah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah manfaat kepada aku dengan ilmu yang kau ajar kepada aku. Mana kita belajar, kita nak ilmu bermanfaat. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarkan kepada aku apa yang memberi manfaat kepada aku. Hak tak ada manfaat tak sudut ajarlah. Wak banyak wak menyusah di akhirat esok. Wazidni ilma, dan tambahlah aku ilmu yang bermanfaat. Itu dia panggil yang pertama, kita kena doa. Yang kedua, sebab yang kedua dapat ilmu, iaitulah kita kena berusaha sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Dia panggil talaqi, menuntut ilmu. Ana lepas pada PKP ni, masya-Allah, berapa orang dah ana jumpa, baru ni mari di rumah, mari di pondok. Dia bawa 3 buku tulis. Kata buku apa ni? Minta ustaz tulis semok. Hak dia belajar dengan tafsir lepas subuh. Kita buat tafsir lepas maya subuh tu. Selama 3 bulan PKP, boleh 3 kitab dia tulis. Tulis belakang. Anak duk belek-belek, tak ada nak semok kitanya. Tapi kita belek tengok, kita kata Masya Allah, sudah ada. Ada hak atas WhatsApp, mari terima kasih. Ada yang telah bagi senarai kitab-kitab yang dia telah khatam melalui alam maya. Jadi alhamdulillah, setiap kitab kita mengajar, rakam. Unit rakam yang kita ni rakam. Maka dia belajar daripada kitab Penawar Bagi Hati khatam, Anak Kunci Syurga khatam, banyak lagi kitab. Dia kata dia sudah khatam kitab ni. Dia belajar malam-malam, habis selesai dah anak-anak semua, buka YouTube, buka kitab, baca, ngaji. Kita kata Masya Allah, at-turuq, banyak cara-cara ni. Dulu orang mengembara mencari ilmu, sekarang ni kita mengembara di alam maya, ilmu dia ada depan kita. Nak ke tak nak? Dua tu ya. Ada seorang pemuda, dia belayar kapal, dia kata 6 bulan dalam laut. Kata buat berapa? Dia kata dalam laptop dia ni sudah dia download kuliah-kuliah kita. Bila ada masa atas kapal, dia duduk ngaji. Inilah ilmu. Kalau tidak, saya jadi jahil tukir, tak tahu apa. Duduk atas laut mana ada cerita apa atas laut. Tengok laut bergelora ya kan. Kadang-kadang nak tidur kena ikat. Tubuh kalau tidak jatuh bawah katil. Dia punya laut dalam. Ini kata. Baik, yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, di antara ilmu yang kita cepat dapat, iaitulah ilmu secara musyafahah. Kena jumpa guru. Jangan baca sendiri. Kalau kita baca sendiri, kalau kita boleh faham, tak apa. Sebab ilmu ni dia ada disiplin dia. Kadang-kadang kita baca yang kita tak faham. Itu jadi masalah. Itu yang jadi zaman dulu orang buat cerita pelik-pelik tu. Makan sunat pada hari Selasa, berbekung dia baca. Orang kata berbekam. Dia tak bagi depan bekung. Hari Selasa ikat kain lalu. Gimana?
Kata orang gini, dia kata berbekul ni sunat. Oh, nak kata apa? Ada dalam kitab Arab, sebelum kita susul waktu mayat dari kubur, elok diletak al-labin, alif lam ba nun. Baca bagi bawah al-labin makna batu-batu. Orang Arab ke tengok di Madinah dia tak ada papai apa bagi penutup mayat tu. Dia tutup dengan batu. Tak apa ni orang panggil batu-batu tu lah. Jadi dia baca Quran hatta. Yusawil laban. Laban tu mana susu. Jadi bila orang buh mayat dia ambil susu dulu cuah dalam tu. Dan habis kubur kan. Bahasa sini baca sendiri ni macam-macam jumpa lah. Macam-macam jumpa. Baik, mana kita kena musyafah? Sebabnya kata dia ulama, di antara cara yang paling ringkas untuk kita nak dapat ilmu, pergi guru. Kadang-kadang kita baca 3 hari tak faham. Kita tanya tok guru senyum sampai-sampai paling kelai. Ni maksud dia ni. Oi, masya-Allah orang tua ni jawab boleh. Panjang cerita menuntut ilmu ni mula pula. Maknanya cara yang pertama iaitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersungguh-sungguh. Kemudian kita pergi pula cara yang ketiga dapat ilmu, iaitu meninggalkan dosa dan maksiat. Ini punca yang kita tak faham hari ni. Belajar banyak tidak beramal sebab tersekat ilmu tu nak masuk dalam hati. Dia masuk dalam kepala, tak turun ke hati, menyebabkan tidak beramalnya kita. Maka kata di Imam Syafi'i rahimahullah taala, ketika dia pergi jumpa Waqi' kata apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, mu tinggal maksiat, Allah cerahkan hati kamu. Kata itulah kata-kata masyhur yang selalu ana huraikan. Imam Syafi'i kata, siapa dia nak cerahkan dada dia, nak suruh Allah Ta'ala buka hati kita, yang pertama sekali iaitulah tinggalkan benda-benda yang tidak berfaedah. Zaman kita ni tak faedah banyak daripada berfaedah kan. Yang kedua, tarkuz zunub wa ijtinabil ma'asi, tinggal dosa. Ini cara. Kalau dia buat dosa waktu ngaji juga tak lekat ilmu. Yang ketiga, dalam hak kata-kata ilmu Syafi'i ini. Yang ketiga, wal yakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin, hendaklah ada di antara dia dengan Allah waktu tersembunyi. Maknanya waktu malam-malam senyap kita bermunajat, bangun baca Quran, bangun tadabbur Quran, bangun bertahajud, bangun berfikir, kita bangun. Kalau tak boleh bangun, tidur. Jangan bangun kalau tak boleh bangun. Kalau tak boleh bangun ibadat, tidur. Sebab itulah saya keluar satu poster, kalau tak boleh buat ibadat, jangan buat maksiat. Saya ni kalau nak bangun tahajud tak mampu. Baik, jangan bangun tak apa. Sebab kalau bangun tengok muka lain. Lo ni channel TV, mana ada tahu tutup? Tak. Pukul 12 malam habis channel Malaysia. Channel luar negara pula masuk. Tama-tama musim-musim orang tepik pukul 3 pagi. Musim ke apa tu? Awak tak ingat dah. Baik. Itu dia panggil yang keempat tanda. Sebab yang keempat untuk mendapat ilmu, adamul kibri wal haya, jangan sombong dan jangan terlalu sifat malu. Apa makna sombong dan malu? Ada kata orang ni, awak faham ustaz kata apa dia? Tak faham. Apa tak tanya? Malu. Ini malu tak bertempat nama dia. Malu comel, al haya'u minal iman, tapi malu tak faham, bukan pasal dia. Nah, sama juga dengan mengantuk. Kata di dalam tafsir dalam Al-Quran, izghashikumun nu'asa amanatan. Allah kata waktu pergi badar, ketika sahabat ni dalam ketakutan, tiba-tiba Allah beri dia mengantuk pakat tidur habis. Nak tunggu pergi esok. Orang takut boleh tidur ni rahmat tahu. Kita pergi hospital esok. Esok ada doktor nak bedah. Agak-agak malam tu nak tidur ke tak? 4 kali bangun pergi tandas buah air dak. Kuana, tak apa lalu dia. Maka kalau boleh tidur itu rahmat daripada Allah Taala. Jangan beri pasal tu doktor dalam peperangan ni kalau kita takut tu habis tidur. Kata di ulama, kalau tidur waktu orang ngajar, jawab dia lah pula tu. Bukan tempat tidur, tempat orang mengaji ni kan. Sama juga dengan malu. Malu nak buat maksiat. Bila timbul isu budak-budak duk main, malu apa bosku? Anaulah kata, ayat ni berbahaya. Bila kita tegur dia awak nakal, dia jawab apa? Malu apa bosku? Pula dah. Oh, benar. Malu sifatul haya.
Malu nak buat maksiat, tapi malu nak bertanya, ilmu tak faham, ini tak betul nama dia. Kena tanya. Dia kata, ustaz, saya tak tanya, tak ada sebab. Apa dia sebab? Sebab dengar-dengar orang tua kata, orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Dia pun tak pakai tak tanya dah. Kan? Hak budak mengarut tu. Jadi tok guru dia serabut anak murid tanya pelik-pelik, dia pun jawab. Buat tebik fatwa tu, bermula orang yang banyak bertanya, kuranglah iman. Tak ada orang tanya apa benda tu. Yang keempat tadi, jangan sombong. Ada setengah orang ni sombong dengan ilmu. Bila tengok orang apa dia ngajar tu, budak ngajar. Buat tak dengar lalu, buat belakang. Ataupun orang hok mengajar tu, hok dalam kepala dia tak apa berlagu angin. Dia tak dengar dah. Dia tu mengarut pada kawan tu baca Quran, baca hadis, mengarut juga. Pasal sifat sombong dalam hati ini menutup pintu-pintu ilmu yang bermanfaat. Yang kita bimbang hari ni macam ni. Pasal itulah timbul fitnah zaman ni kalau kita contohnya siapa kau dalam grup kita ni. Tengok ustaz nak mengajar malam ni, hok dia tak apa berlagu angin. Pakoh lalu. Perau pakoh tadi. Tak lagi malam ni. Bukan sakat tak lagi, dia kempi orang jangan pergi pula. Walahanya dia dengar orang kata dia ni tak molek. Gilah dengar, patut duduk depan sekali. Habis ustaz kuliah saja nak tanya 3 soalan malam nak dalam kepala saja. Baru puas hati dah. Ni bukan sakat tanya, pergi pun tak. Ini dia panggil orang yang sombong, orang ni tak akan dapat ilmu. Kita tawaduklah dalam bab menuntut ilmu, tak usah duduk sombong-sombong. Yang kelima yang tinggi darjatnya iaitu biarlah kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara beberapa perkara motivasi kita pada kali ini, iaitu kita penyakit umat kita ni, kita belajar tidak lagi belajar ilmu untuk mengambil manfaat yang besar. Ada setengah orang yang pergi belajar tak tahu apa. Allahu Akbar. Dia kata saya belajar ni kira dengar-dengar lah moga. Pasal itulah anak kata tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tukar new normal. Bila masjid ni buat kelas pengajian secara berkitab, kenapa tak beli kitab? Talaki tulis apa yang disebut oleh pengkuliah kita. Bahawa kita ni tak tahu apa, kitab pun tak ada, dengar pun tak ada. Akhir sekali pakai dok belaka. Tak ada budaya talaki, budaya menuntut ilmu, tidak ada. Pasal tak nak duduk perhati tengok 2-3 orang syekh kita ni. Kalau dia kuliah lepas maghrib, tapi kalau dia mengajar lepas isyak. Ninggah 4-5 orang depan dia. Kata kenapa mengajar lepas isyak? Lepas maghrib. Lepas maghrib orang dengar, lepas isyak orang belajar. Lain istilah. Lepas maghrib orang mendengar sebab sambil-sambil tunggu sembahyang isyak, kan? Tapi lepas isyak memang orang tunggu nak belajar, tu anak murid talibul ilmi. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, itu jelah tazkirah kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.